은혜 받으실 성경 Petikan 말씀을 Alkitab untuk 공독해 khotbah 보겠습니다. adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. 여호와 Tuhan Allah 하나님이 그 mengambil 사람을 manusia 이끌어 itu dan 에덴 menempatkannya di 동산에 dalam Taman 두사 Eden 그것을 untuk 다스리며 mengejarkan 지키게 serta 하시고 memelihara taman itu. 살림성가대 찬양과 니시오키스트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan 전 saudari yang 세계의 saya kasihi dalam 전국 Tuhan 지배 Yesus, semua anggota 성도 Mami dari 여러분, Gereja 전 Cawangan dan 세계 Gereja 인터넷을 Tempatan, 통해 penonton 예배드리는 GCN 모든 dan semua 성도 anak 여러분, Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. 창세기강의 Ini ialah penjelasan tentang 59번째 kejadian 시간입니다. sesi ke-59. 지난 시간에는 Dalam 피라미드의 khotbah yang lalu, saya menjelaskan 불가사의의 3 aspek 한 tentang 점을 piramid 세 가지 yang 분야에서 membuatkan orang tertanya-tanya. 말씀드렸습니다. 학자들의 Melalui 지식적인 kajian berterusan oleh 내용들을 para 통해 sarjana, 피라미드가 fakta yang menakjubkan 4,500년 telah 전에 terungkap sehingga sukar 지어졌다고는 믿을 수 dipercayai 없는 bahawa 놀라운 piramid dibina 사실들이 4,500 밝혀졌지요. tahun lalu. 그래서 고도로 발달된 문명을 Kini 가진 ada yang mendakwa 외계인에 bahawa 의해 makhluk asing dari 만들어졌다고 tamadun yang sangat 주장하는 maju 사람들도 pasti telah 생겨나고 membina 있습니다. piramid-piramid itu. 이들은 Mereka 피라미드가 mengakui bahawa piramid itu 인간 dibina 지식과 oleh makhluk yang 능력을 melampaui 초월하는 존재에 pengetahuan dan 의해 kemampuan 지어졌음을 manusia. 인정하는 것이지요. 그런데 우리는 그 Kini 존재가 kita tahu bahawa 바로 makhluk 첫 itu 사람 ialah manusia 아담이라는 pertama 사실을 Adam. 알게 되었습니다. Adam mempunyai pengetahuan dan 아담에게는 kebijaksanaan besar yang 하나님께서 diberikan 주신 oleh 고도의 Tuhan. 지식과 지혜가 Dia sering 있었지요. melakukan perjalanan ke 에덴 bumi 동산뿐만 kerana 아니라 dia juga perlu 지구도 memerintah 다스려야 bumi. 했기 때문에 Kenderaan yang 지구를 digunakan 아주 pada masa itu ialah kenderaan 왕래했습니다. terbang yang 그때 kini 이용한 dikenali 초창 sebagai 수단이 UFO. 바로 오늘날 UFO로 Adam 알려진 dan penduduk Taman 비행체이지요. Eden sudah menggunakan mesin 아담과 terbang 에덴 pada zaman 동산 purba, 사람들은 jauh melampaui 우리가 imajinasi 상상할 kita. 수도 없는 Itu 까마득한 ialah masa yang 옛날에 sangat lama 이 dahulu, 비행체를 suatu masa yang bahkan tidak 일상적으로 dapat kita hitung. 이용했습니다. 이 까마득한 옛날이면 Ketika 우리가 saya menerima 헤아릴 firman 수 tentang 없는 kejadian pada 세월이에요. tahun 전에 제가 1984, 80 Tuhan memberitahu saya bahawa 그 tempoh masa 사람으로 Adam hidup 창세기 이렇게 sebelum 말씀을 memakan 받을 buah 때요. daripada pokok 그런 pengetahuan 말씀을 mengenai perkara yang 해주시더라고요. baik dan yang jahat ialah masa yang 아담이 tidak terhitung lamanya. 에덴도 산 기간, 선악과를 따먹기 산 기간이 너희가 헤아릴 수 없는 많은 세월을 살았다. 하나님이 선악과를 따먹는 정령 죽으리라고 얼마 안 있다가 Tuhan berfirman 딱 kepada 따먹은 게 Adam 아니고 bahawa jika dia memakan buah itu, dia pasti akan mati. Jadi dia tidak memakannya dengan segera. Namun begitu setelah tidak terhitung lamanya masa berlalu, kejadian itu berlaku. Dalam tempoh itu Adam dan Hawa mempunyai anak tanpa mati dan berkembang biak. Jadi Taman Eden bukanlah sekadar saiz pekan kecil atau kampung seperti yang difikirkan oleh manusia di bumi pada hari ini. Selama tidak terhitung lamanya, Adam dan keturunannya membangunkan tamadun yang hebat dengan kebijaksanaan Tuhan sehingga dia dapat memerintah kedua-dua langit pertama dan kedua. Eden begitu luas sehingga tidak memerlukan bangunan pencakar langit dan tidak memerlukan elektrik. Namun begitu Taman Eden mengembangkan teknologi yang diperlukan pada tahap yang sangat tinggi. Bangunan tinggi diperlukan kerana tanah sempit dan ada penduduk yang banyak. Oleh itu Taman Eden tidak memerlukan bangunan yang tinggi. 그렇지만 필요한 것들은 지의 발달에서 만들어졌다는 얘기예요. Namun begitu penduduk Eden sudah menggunakan mesin terbang sejak zaman purba di bumi pada masa yang sangat lama dahulu. 이렇게 하고 다 해야겠지만 거기는 워낙 땅 넓고 뭐 그런 것들이 필요 없는 그런 것들은 발달해야 할 이유가 하나도 없잖아요. 아담과 에덴 동산 사람들은 우리가 상상할 수 없는 까마득한 옛날에 이미 비행체를 일상적으로 이용했습니다. Oleh itu anda dapat membayangkan betapa majunya tamadun mereka. Sekarang saya akan menjelaskan cara Adam membina piramid agung. Adam membawa semua bahan untuk membina piramid dari Taman Eden. Air pun berasal dari sungai kehidupan di Taman Eden.
Pada bahagian akhir kubah ini saya akan memberitahu anda tentang cara dia membawa air itu dan di mana air itu digunakan. Dia tidak menggunakan bahan-bahan dari bumi untuk pembinaannya. Taman Eden ialah tempat di mana manusia, tumbuhan dan haiwan hidup seperti di bumi ini. Seperti di bumi, tanah, batu, pokok dan rumput ada di sana. Bagaimanakah Adam membawa begitu banyak bahan ke bumi? Dia memuatkannya ke dalam UFO dan membawanya turun ke bumi. Terdapat pelbagai jenis UFO. Lihatlah gambar-gambar UFO yang pernah muncul di bumi. Bentuknya sangat berbeza-beza. Ada banyak jenis UFO. 지구상에 나타나는 UFO 찍어놓은 그 종류들만 해도 아주 다양합니다. Seperti di bumi, ada pesawat untuk penumpang dan kargo. Saiznya juga berbeza, dari kecil, sederhana hingga sangat besar. Terdapat pelbagai jenis UFO, antaranya ada yang khusus untuk mengangkut kargo besar. Oleh itu, Adam dapat membawa bahan dan alat sebanyak yang diperlukan oleh mereka untuk membina piramid. Satu kajian menarik berkaitan dengan hal ini telah dilakukan. Seorang saintis mendakwa bahawa konkrit digunakan semasa piramid agung dibina di kawasan Giza, Mesir. Apabila The New York Times melaporkan hal ini pada 30 November 2006, Jung An-ilbo di Korea juga memetiknya pada 2 Desember 2006. Menurut artikel itu, Profesor Michelle Basum dari Jabatan Sains Bahan dan Kejuruteraan di Universiti Drexel, Philadelphia, Amerika Syarikat menerbitkan kertas kerja berikut dalam Journal of the American Ceramic Society, edisi Disember. Dr. Basum dan rakan sekerja menganalisis mineralogi sampel daripada beberapa bahagian piramid agung Giza. Mereka melakukan pemeriksaan mikroskopik dan membandingkannya dengan batu kapur. Hasilnya mereka mendapati bahawa sampel itu tidak sepadan dengan sebarang jenis batu kapur semula jadi di bumi. Dengan kata lain, batu piramid agung bukan batu semula jadi yang berasal dari bumi. Berdasarkan fakta ini, penyelidik menyimpulkan bahawa jika bukan batu semula jadi, ia tentulah konkrit kapur buatan manusia seperti bata. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat membayangkan bahawa Adam membawa bahan piramid dari Taman Eden. Mengapakah Adam membawa semua bahan dari Taman Eden? Adam tahu bahawa bahan-bahan di bumi bersifat jasmani dan akhirnya akan rosak seiring dengan masa. Melalui insiden dinosaur, dia dapat merasakan perbezaan antara Taman Eden dan bumi. Sebelum itu, dia hanya mengetahuinya secara teori, tetapi mengesahkan melalui insiden dinosaur. Adam membina piramid menggunakan bahan dari Taman Eden, yakni dunia roh, bukan daripada bahan bumi yang boleh rosak. Namun begitu, bahan dari langit kedua juga beransur-ansur rosak setelah tidak terhitung lamanya. Piramid itu mengalami proses leluhawa dan berubah daripada bentuk asalnya ketika Adam membinanya. Tambahan pula, ketika Adam berdosa dan diusir ke bumi, Tuhan menarik balik cahaya daripada piramid. Sejak itu, piramid terdedah kepada perubahan iklim bumi. Perubahannya lebih perlahan berbanding bahan bumi, tetapi sedikit demi sedikit ia berubah. Ini adalah kelemahan bahan dari langit kedua. Sebaliknya, apa-apa yang berasal daripada langit ketiga, yakni dimensi ketiga, tidak akan berubah walau berapa lama pun di bumi.
반면 셋째 하늘 곧 Bahan dari 3차원에 dimensi 속하는 ketiga 것은 bahkan tidak akan berubah, 아무리 tidak 오랜 kira 시간 berapa 이 lama 땅에 pun 와 datang ke 있어도 bumi 전혀 ini. 변질되지 Di 않죠. dalam dimensi ketiga merupakan dunia rohani yang sempurna, 3차원에 있는 마치 tiada 이 땅 apa-apa pun 왔다가 yang 저는 berubah. 세월이 아무리 흘러도 변질되지 않습니다. 3차원 그러니까 Benda-benda di dalam 천국, dimensi 그 이상의 ketiga tidak 차원은 berubah warna, 변질되는 게 bereput 지금 atau 영의 세계. mati. 그러니까 Tidak 아무리 kira berapa 세월이 lama masa 흘러도 변하는 berlalu. 게 없어요. 뭐 색이 변한다, 썩는다든가, 뭐 부패한다든가, 죽는다든가 이런 게 전혀 없는 거예요. 그래서 3차원에 속하는 것은 아무리 오랜 시간 이 땅에 와 있어도 전혀 변질되지 Apakah makhluk 않죠. dimensi ketiga yang anda 이 땅과 tahu? 변질되지 않는 게 뭐가 있나요? Malaikat 여러분 눈에 bukan? 안 보이지만 천사가 있죠. 예를 Adakah 들어 malaikat 천사가 akan 이 berubah jika 세상에 tinggal di 오랜 bumi untuk 시간 tempoh yang sangat lama? 내려와 있다 해서 Makhluk dari 변질되겠습니까? dimensi ketiga 3차원은 tidak akan 천사는 terpengaruh 온전한 oleh unsur 영이기에 duniawi. 유구 영향을 Sebaliknya, 전혀 apa-apa yang 받지는 berasal dari langit 않습니다. kedua ialah roh yang dapat anda 이게 lihat dan 둘째 하늘 곧 sentuh. 2차원에 속하는 Secara 것은 ringkasnya, 영은 ia separuh roh 영인데 dan 손으로 separuh 만져지는 jasmani. 영이라 했죠. 쉽게 말해서 Jika Adam 절반은 turun 영이고 dari langit, 절반은 adakah 육입니다. dia tidak kelihatan? 아담이 이제 뭐 하늘에 내려왔다. 그럼 아담이 안 보여? Tidak. 그냥 그대로 Adam ialah 보이죠. jiwa yang hidup dan dapat dilihat kerana dia mengenakan tubuh fizikal. 육의 몸을 그대로 입은 그대로 보인다 이 말이에요. Oleh itu, dia ialah makhluk hidup yang boleh mengalami kerosakan. 그러니까 변질될 수 있는 Bumi, yakni langit pertama dan dimensi pertama, merupakan jasmani yang sempurna. Oleh itu, sifat bahan juga berbeza mengikut dimensi. 완전히 육이고요. 이 땅 제1하늘에 있는 것들은 완전히 육이고요. 이렇게 차원에 따라 물질이 지니는 Mengapakah Adam membina piramid dalam bentuk seperti yang kita lihat pada hari ini? Dan mengapakah dia membina 3 buah piramid di Giza? 뿔 모양으로 세 개를 만들었을까요? Lihat bentuk piramid itu. 보여진 저기를 Ia ialah 기자님 bentuk 말합니다. piramid yang segi empat sama dan terdapat 3 saiz yang sedikit berbeza, yang terbesar, yang sederhana dan yang paling kecil. 정사각형 뿔. 정사각형 뿔인지 정사각형인지 한번 보여줘 보세요. 1면, 2면, 3면, 4면. 정사각형의 뿔. 이해가 되시죠? 저기에 큰 거. Mungkin anda akan berkata bahawa ada piramid lain yang dibina oleh raja-raja di Giza. Tetapi piramid agung ini sangat berbeza, baik dari segi teknikal maupun rohani. Ia berbeza daripada piramid lain yang dibina oleh raja-raja sebagai makam mereka. Bahan yang digunakan berbeza, skala berbeza dan segalanya berbeza. Adam mahu piramid-piramid ini melambangkan Tuhan Trinity. Adam mempelajari pengetahuan rohani bukan sahaja daripada Tuhan Bapa, tetapi juga daripada Tuhan Anak dan Roh Kudus. Oleh itu dia mempunyai pengetahuan tentang Tuhan Trinity. Adam ingin menyatakan melalui 3 piramid bahawa ketiga-tiganya adalah satu, namun berbeza, dan bahawa pelayanan mereka juga berbeza. Maka dia membina 3 piramid yang berbeza saiz dan bentuknya. 세 개의 피라미드를 통해 세 분이 하나이시면서도 각각 다르시며 그 사역도 다르심을 표현하고자 했지요. Pertama, bentuk piramid ialah satu struktur yang menyebar ke bawah dalam 4 arah dari satu titik di puncak, yang mewakili bahawa Tuhan Trinity terbahagi daripada Tuhan yang asal. 3 piramid itu melambangkan bahawa Tuhan Trinity wujud sebagai entiti yang berasingan. Tambah pula, saiz dan struktur ketiga-tiga piramid itu sedikit berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa identiti dan misi Tuhan Trinity juga berbeza. Adam juga menutup permukaan piramid dengan batu yang dipotong halus dan kelihatan seperti kaca. Pada awalnya, keseluruhan piramid ditutup dengan batu yang digilap licin seperti kaca. Cahaya daripada batu itu yang melitupi keseluruhan piramid, bukan cahaya biasa dari bumi ini. Jadi cahaya itu memancar jauh. Cahaya yang dipantulkan daripada piramid-piramid itu dapat dilihat dari jarak jauh. Sebab Adam berbuat demikian adalah supaya piramid itu dapat dilihat dari langit kedua dan langit ketiga.
Adam mahu piramid-piramid itu kelihatan seperti bintang yang bersinar. Pada waktu itu belum ada manusia di bumi ini. Tujuan pembinaan piramid adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa selepas insiden dinosaur. Oleh itu apabila Tuhan melihat piramid itu, Dia menjadikannya seperti bintang-bintang yang berkelip. Ahli arkeologi juga bersetuju bahawa piramid pada asalnya dilitupi dengan batu putih yang digilap seperti kaca. Namun begitu, mereka tertanya-tanya bagaimana teknologi sehebat itu boleh wujud pada zaman kuno. Banyak perkara yang masih belum dapat dijawab. Sebenarnya persoalan-persoalan itu tidak dapat dijelaskan. 이런 많은 것들이 의문이 풀리질 않고 있는 거예요. 풀릴 수 없어요, 사실은. Malangnya batu pada permukaan piramid itu sudah tiada kerana generasi kemudian menanggalkannya. Batu-batu itu ialah papak batu yang sangat licin kerana pada asalnya diproses di langit kedua, kemudian dibawa ke bumi dengan menggunakan UFO dan dipasang pada piramid. Bahan batu itu tidak wujud di bumi ini. Tujuan asal Adam membina piramid di bumi ini adalah untuk menunjukkan autoriti dan martabatnya. Dia ingin menunjukkan martabatnya sebagai orang yang menguasai dan menakluki langit pertama, termasuk bumi ini. Dia merancang pembinaan piramid dengan fikiran seperti ini, tetapi mengubahnya selepas menyaksikan insiden dinosaur. Dia kemudian mengubah niatnya untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa. Ringkasnya, pada awalnya Adam mahu membina sesuatu untuk menunjuk-nunjuk, tetapi kemudian mengubahnya menjadi persembahan kepada Tuhan. Jika anda meneliti piramid agung, ada juga bahagian melambangkan kuasa dan keagungan Adam. Hal ini telah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Mengapakah Adam mengubah rancangannya? Maksud paling penting yang terkandung pada piramid-piramid itu adalah bahawa ia melambangkan Tuhan Trinity. Mengapakah Adam mempunyai pemikiran seperti ini? 자기 애완동물이 이거 잘못해가지고 하나님 저주를 받아 이렇게 하니까 좀 죄송하고 Haiwan peliharaannya telah berbuat salah dan dikutuk oleh Tuhan. Adam berasa bersalah dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh itu dia mengubah rancangannya. Sekarang mari kita berbicara tentang struktur dalaman piramid. Semasa ziarah rohani saya pada tahun 2004, saya dapat suka misi saya berpeluang masuk piramid-piramid di Giza. Disebabkan faktor tempatan kami dibenarkan untuk memasuki piramid yang paling kecil daripada 3 piramid tersebut. Saya dapat merasakan tenaga rohani di setiap sudut piramid dan saya dapat merasakan bahawa piramid itu berhubung dengan alam rohani. Apabila mata rohani saya terbuka, saya melihat dinding dalam piramid itu dikelilingi sesuatu seperti kaca. Terdapat juga laluan cahaya menghubungkannya ke langit. Dinding-dinding piramid mengandungi pelbagai bunyi daripada zaman pembinaan piramid. Sesetengah dinding diukir dengan tulisan putih. Tulisan-tulisan ini direka supaya akan muncul dalam warna kehijauan apabila air dari alam rohani menyentuh dinding tersebut. 글씨들이 푸른 빛으로 뚜렷이 나타나도록 만들어져 있었습니다. 지금 자료가 지금 나오고 있는데요. Anda sedang melihat dinding piramid sekarang. Jika air dari Taman Eden mengalir masuk dan memenuhi ruang itu, maka tulisan-tulisan itu akan memperlihatkan catatan tentang 6 hari penciptaan dan pekerjaan Tuhan. Tulisan yang anda lihat itu ialah tulisan langit kedua. Dahulu orang Korea membaca buku dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Itulah cara membaca tulisan langit kedua. Saya melihat huruf-huruf pada bahagian atas dinding piramid lalu melukiskannya. Adam memenuhkan ruang itu dengan air hidup dari Taman Eden ketika dia membina piramid. Apakah yang diterangkan oleh tulisan pada dinding piramid yang menyinarkan cahaya hijau apabila diisi dengan air hidup?
Tulisan itu ialah ringkasan tentang kerja penciptaan oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahawa Dia menerangkan kerja 6 hari penciptaan dengan sangat terperinci semasa Adam membina piramid. Tuhan menerangkan kerja dari hari pertama sehingga hari Dia berehat. Tuhan ingin Adam memahami kasihnya melalui penjelasan ini. Maka Adam mengukir ringkasan pekerjaan penciptaan di dinding dalam piramid dengan cara yang istimewa. Dia menjadikan tulisan itu akan terungkap dengan cahaya bersinar apabila air dari alam rohani menyentuh dinding piramid. Terdapat beberapa perkara menarik di dalam piramid agung. Terdapat beberapa bilik yang dinamakan bilik raja dan bilik permaisuri serta beberapa laluan. Di tempat yang dipanggil bilik raja terdapat satu objek yang kelihatan seperti keranda batu. Sejak ia ditemui, keranda itu kosong. Keranda ini sendiri juga penuh misteri. 이 석관은 발굴 당시부터 속이 텅 비어 있었죠. 그런데 이 석관이 또 불가사입니다. 석관의 바깥쪽 길이는 2.2m. 땅을 파고 들어가서 방이 있고 방 안에 석관이 있는 걸 Panjang keranda ini ialah 2.27 meter dan dikatakan apabila anda menggali ke dalam tanah, terdapat sebuah bilik dengan keranda di dalamnya. Lebarnya 0.98 meter dan kedalamannya 1.05 meter. Fakta bahawa sarkofagus besar ini asalnya adalah sebatang granit tunggal. Saudara dan saudari, lihatlah keranda ini. Ia tidak dibuat dengan mencantumkan beberapa kepingan batu, tetapi dengan mengukir satu blok granit besar dan mengosongkan bahagian dalamnya untuk menjadikannya kelihatan seperti keranda. Seolah-olah ia seperti tahu lembut yang dipotong. Batu granit yang keras ini telah dipotong dan dikosongkan bahagian dalamnya dengan tepat. Sukar untuk dipercayai bahawa ia dilakukan oleh orang Mesir purba. Untuk memotong dan mengosongkan batu granit yang keras ini, mereka sepatutnya mempunyai alat yang lebih keras daripada batu tersebut. Tetapi tiada alat sedemikian pada zaman itu. Keranda ini agak tebal, jadi isi padu dalam dan luarnya berbeza. Tapi yang peliknya isi padu luar 2,332.8 liter adalah tepat 2 kali ganda isi padu dalam 1,166.4 liter. Mengapakah Adam meletakkan keranda di dalam piramid agung? Adam mengetahui kematian dan dia menggunakannya untuk memperkenalkan konsep kematian. Tidak seperti langit kedua, Adam melihat bahawa mengikut hukum alam di bumi, tumbuh-tumbuhan dan haiwan mati apabila jangka hayat berakhir. Tamam pula ketika dia menyaksikan dinosaur pupus, dia lebih memahami kematian. Oleh itu Adam berfikir secara mendalam tentang kematian dan Tuhan juga menerangkannya kepada Adam. Oleh itu dengan meletakkan batu berbentuk keranda di dalam piramid, Adam menunjukkan bahawa dia memahami kematian. 이처럼 아담이 죽음에 대해 알고 있음을 석관을 하나 안치에 놓음으로 표현한 것입니다. Sekarang, apakah tujuan laluan di dalam piramid agung? Terdapat banyak laluan di dalam piramid agung, tapi anda dapat melihat bahawa ia tidak dibina untuk manusia melaluinya. Ketinggian pintu masuk ialah 1.19 meter dan lebarnya 1.04 meter. Sukar untuk seorang lelaki dewasa berjalan dengan selesa di dalamnya. Selain itu, ia condong ke bawah sekitar 26 darjah, sepanjang 105 meter dan tiada tangga. Semua laluan lain juga tidak mempunyai tangga. Terdapat 4 laluan yang berukuran 23 cm kali 22 cm. Para saintis mendakwa bahawa ia berfungsi sebagai saluran udara. Tetapi kemudian robot menemui bahawa terdapat banyak blok di dalamnya. Oleh itu, apakah tujuan sebenar laluan-laluan ini di dalam piramid agung? Ia bukan laluan untuk manusia, tetapi saluran air.
Sebelum ini saya telah mengatakan bahawa sebuah bilik di piramid terkecil dipenuhi dengan air hidup dari Taman Eden. Terdapat juga sebuah bilik dalam piramid agung yang dipenuhi dengan air hidup. Saluran air direka supaya air dari Taman Eden akan mengalir ke bawah untuk memenuhi bilik tersebut. Namun begitu, air dari Taman Eden tidak diangkut oleh UFO. Tidak seperti banjir Nuh, air itu tidak dicurahkan dari langit melalui pintu yang terbuka. Terdapat laluan rohani yang menghubungkan saluran air dalam piramid dengan sungai air hidup di Taman Eden. Apabila pintu laluan rohani dibuka, air dari Taman Eden mengalir ke dalam piramid. Dengan demikian, di dalam piramid terdapat laluan yang bersambung ke Taman Eden, sebuah dunia rohani. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apabila Adam membina piramid, dia tidak melakukan semua kerja itu sendirian. Di bawah arahan Adam, keturunan Adam membantu dalam pembinaannya. Selain itu, kerup dari Taman Eden juga banyak membantu. Oleh itu, piramid dapat dibina dalam tempoh yang sangat singkat. Sesetengah saintis mendakwa bahawa beratus-ratus ribu orang bekerja selama lebih 20 tahun untuk membina piramid agung. Memang benar bahawa pembinaan ini mengambil masa lebih 20 tahun mengikut pengetahuan manusia. Namun begitu, masih banyak bahagian yang tidak difahami, seperti di mana dan bagaimana batu seberat 2.5 tan diangkut dan disusun setelah diukir dengan teliti. Walaupun dengan teknologi pada hari ini, membina piramid seperti ini memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Selain itu, pada masa itu tidak ada kapal terbang. 그걸 또 어떻게 쌓아가고 도대체 이해가 안 되는 거예요, 얘가. 지금 그렇게 하라 해도 참 엄청난 공력이 들어갈 텐데 옛날에는 비행기도 없는 세상, 뭐 기술이 없는 그런 때에 그렇게 만들어졌다는 건. Saintis lain percaya bahawa pasti mengambil masa sekitar 30 tahun untuk memotong, menggilam dan mengangkut lebih 2.3 juta batu yang digunakan untuk membina piramid agung. Jika tenaga manusia saja yang digunakan tanpa teknik pembinaan yang sangat maju dan alat yang sesuai, pandangan mereka mungkin kelihatan masuk akal. Walau bagaimanapun tiada jawapan tepat untuk persoalan di mana orang pada zaman itu menguari batu-batu tersebut. Bagaimana batu-batu itu diangkut, dipotong dan disusun. Bagaimanakah kerja yang sukar dilakukan walaupun yang teknologi pada hari ini dapat dilakukan beribu-ribu tahun dahulu? Sebenarnya jawapannya tidak dapat ditemui dengan mudah. Tidak kira berapa banyak mereka mengkajinya. Hakikatnya adalah bahawa Adam tidak mengambil masa yang lama untuk membina piramid. Hal ini bukan tugas yang sukar bagi Adam untuk membina piramid dengan pengetahuan dan teknologi dari langit kedua. Pada pandangan manusia, reka bentuk dan pembinaannya kelihatan sangat kompleks dan sukar. Tahap teknik yang diperlukan berbeza apabila anda membina bangunan tinggi dan rumah satu tingkat. Anda mungkin memerlukan teknik dan kaedah yang sangat maju untuk membina bangunan tinggi. Pada pandangan orang yang hanya membina rumah satu tingkat, orang membina bangunan tinggi kelihatan hebat. Namun begitu, orang yang telah membina banyak bangunan tinggi mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk melakukannya tanpa banyak kesukaran. Manusia mungkin menganggap piramid sangat menakjubkan jika mereka melihatnya berdasarkan pengetahuan dunia ini. Bagi Adam yang mempunyai tahap pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada dunia ini, pembinaan piramid tidak kompleks. Piramid menggunakan pengetahuan matematik yang tidak mungkin diketahui oleh orang purba. Namun begitu, pengetahuan ini tidak kompleks atau sukar bagi penduduk Taman Eden yang merupakan dunia rohani. Hal ini seperti seorang pelajar sekolah menengah yang dapat menyelesaikan kuis matematik sekolah rendah dengan mudah. Matematik sekolah rendah adalah mudah bagi pelajar sekolah menengah. Pelajar sekolah menengah yang lemah
bahkan pun dapat menyelesaikan masalah matematik skala rendah dengan mudah. Tahap pengetahuan dan kebijaksanaan antara dunia fizika dan dunia rohani adalah berbeza. Oleh itu, sesuatu yang kelihatan rumit dari perspektif jasmani adalah sangat mudah dari perspektif rohani. 따라서 유구 기준으로는 복잡해 보이는 것도 영어 기준으로 보면 간단하지요. 비율을 들면 Bayangkan begini, jika anda cuba mengukur sebuah stadium bola sepak dengan menggunakan pembaris sepanjang 10 cm, hal ini pasti akan sangat sukar dan mengambil masa yang lama. Namun begitu jika anda menggunakan pembaris sepanjang 1 meter, anda dapat menyelesaikannya 10 kali lebih cepat. Walaupun pembinaan piramid merupakan suatu tugas yang sukar bagi manusia di bumi ini, namun bagi Adam, hal ini bukanlah satu tugas yang begitu sukar. Para saintis mendapati bahawa unit ukuran yang digunakan dalam reka bentuk dan pembinaan piramid adalah sangat unik. Satu unit ukuran yang aneh dan berbeza sepenuhnya daripada unit ukuran moden telah digunakan secara konsisten. Unit ukuran yang digunakan dalam pembinaan piramid ini dinamakan inci piramid. 1 inci piramid ialah 63.7 cm. 1 inci piramid ini juga berkaitan dengan radius bumi. Radius bumi ialah 6,370 km dan 1 inci piramid ialah 1/10 juta daripadanya. Ketinggian piramid agung ialah 146.7 meter, iaitu 1/10 bilion daripada jarak antara bumi dan matahari. Dengan demikian, banyak nombor yang digunakan dalam reka bentuk piramid mempunyai maksud yang penting. Ada satu lagi fakta yang menarik, yakni sistem nombor yang digunakan dalam reka bentuk piramid adalah sangat tinggi tahapnya. Sistem nombor ini mencapai hingga 4 tempat perpuluhan. Hal ini juga mustahil bagi orang pada zaman ribuan tahun dahulu. Benar bahawa piramid dibina 4,500 tahun dahulu, tetapi pada ketika itu hanya terdapat tulisan hieroglif. Matematik juga masih belum berkembang. Orang Mesir purba pada masa itu belum mengetahui pi dan ilmu geometri. Hanya dengan melihat hal ini, anda dapat tahu bahawa piramid agung bukanlah dibina oleh orang Mesir purba ribuan tahun dahulu. Jarak antara piramid dan matahari juga sangat selaras. Oleh itu, bagaimanakah mungkin orang Mesir purba melakukannya? Piramid-piramid ini juga dibina dengan sudut yang tepat menghadap ke bintang utara. 3 piramid di Giza telah dibina lama dahulu oleh Adam yang memiliki tamadun yang sangat maju. Dalam khutbah yang seterusnya, saya akan memberitahu anda tentang apa yang berlaku selepas pembinaan Sphinx dan piramid-piramid itu selesai. Saudara dan saudari saya kasih dalam Kristus, dalam khutbah ini saya telah memberikan penjelasan bagaimana Adam membina piramid dan mengapa dia membinanya dengan bentuk yang sedemikian. Teknologi yang digunakan dalam pembinaan piramid kelihatan sungguh menakjubkan dan luar biasa bagi manusia di bumi ini. Namun begitu bagi Adam memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan besar, perkara ini tidaklah misteri atau sukar baginya. Pada masa itu Adam ialah seorang makhluk berdimensi kedua di langit kedua. Oleh itu tidak seperti manusia jasmani yang berdimensi pertama, kebijaksanaan dan kemampuan Adam adalah jauh lebih hebat. Namun begitu apabila kita dipupuk dengan baik, kita akan menjadi makhluk berdimensi ketiga yang lebih tinggi daripada dimensi kedua. Tak mampulah jika anda mencapai iman roh dan roh lengkap, anda dapat menikmati kehidupan berdimensi ketiga walaupun masih berada di bumi ini. Dengan kata lain, melalui iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, anda dapat menerima kekuatan dan kebijaksanaan dari syurga. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 23, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Yesus juga berkata dalam Markus 11 ayat 23, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada gunung, beralihlah dan terhemahlah ke laut, tanpa ragu dalam hatinya dan berkata dengan sepenuh kepercayaan bahawa apa yang dikatakannya akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya itu. Beginilah yang difahami oleh Rasul Paulus tentang prinsip iman ini. Lalu dia berkata dalam Filipi 4 ayat 13, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Maksudnya apa-apa saja dapat dilakukan selagi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Saya berharap anda juga dapat membuat pengakuan yang berani dan penuh iman seperti ini. Meskipun kita hidup di dunia jasmani dalam tubuh yang fana, kewarganegaraan kita adalah di syurga. Kita ialah anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan semula oleh Roh Kudus. Anda dapat menjadi lebih tinggi secara rohani daripada Adam yang tinggal di Taman Eden di langit kedua. Jangan sekali-kali lupa hakikat ini, tetapi sentiasa ingat dan hayatilah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda menerima kebijaksanaan rohani dan kuasa dari syurga dan menjalani kehidupan yang diberkati di mana tiada yang mustahil dan segala sesuatu berjalan dengan baik.